Hati kita jalan, kita ni Jabariyah, fikir macam Jabariyah, luar macam Qadariyah, boleh begitu. Baru tak ambil ahli sunnah lakon. Dan ahli sunnah memang dalam kita memang semua ni hakikatnya Allah Ta'ala lakon. Tapi luar ke zahir kehidupan kita, Itu pendapat dia lah. Dia Qadariyah. Tapi cuma kita tak suka lah guna istilah-istilah dia jijik ni lah. Apa nabi dia Jabariyah Qadariyah. Kita baik guna ahli sunnah lagi lah. Ahli sunnah ada metodologi dia baik dalam baik pun luar. Susah gitu. Betul tak? Kadang-kadang dia tidak guna hujah cara akademik juga. Dia fikir, dia berasa lalu kan. Kecuali kalau ulama-ulama besar boleh pakai. Kalau setakat dia tadi. So begini lah saya kata kalau kita tu beramal, buat amal kerana nak ke syurga, itu dikata tak ikhlas. Tidak ikhlas tu kalau buat amal nak ke syurga atau takut ke neraka. Itu berkata dia sebenarnya. Tak ada ulama besar kata begitu. Orang sufi kecil lagi tu. Jadi orang panggil bukannya tiap-tiap itu kalau selagi ulama besar tak guna, kita baik tak usah guna lah. Kalau pokok kita kata tumbuh begini, tak ada lagi tak. Sekarang ni automatik kita nak pada surga, kita buat mana kita pada kita ikut perintah Allah lah. Tapi niat kita nak ke surga. Dia kata kalau kita tu terlalu nak sangat ke syurga, dia kata tak ikhlas. Bapa dia wakil dia lagu ni nak ke syurga. Sedangkan ayat Quran banyak dia sebut bersegeralah kamu wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin, disebut. Hendaklah kamu bersegera mendapat keampunan Allah dan bersegera nak ke syurga. Bapa ya Nabi ajar dong, Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah. Ya Allah, aku pohon keredaanmu dan syurga-Mu. Kalau tidak Nabi tak ajar dia suruh kita syurga. Wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Itu doa tu bawah tak. Tiba-tiba dia kata kalau kita syurga tak ikhlas. Siapa dia ajar? Nabi ajar. Kadang-kadang gini dia panggil sufi melampau. Mazhab tak ni Ini apa dia ngomong. Ini ada kat sini. Macam Jabariyah Qadariyah ada pengasah dia. Dia nak pengasah betul, tapi ada pun dia yang mengisytiharkan. Ada. Sampai dia yang bunuh-bunuh. Oh tu dia tak bubuh. Kebanyakan jadi macam Mu'tazilah, dia tak bubuh sebab butuh pun Mu'tazilah itu dirinci orang lain binama. Dia sampai mana? Di samping penulisan ulama-ulama kliennya pula. Baik, kalau kita faham ada dua tadi kan, Jabariyah, Qadariyah lah. Kita pergi kepada Murji'ah. Murji'ah ni kumpulan ini berasal dari golongan politik, tetapi telah meninggalkan bahagian itu dan mengambil sikap berkecuali terutamanya di dalam masalah perselisihan umat Islam mengenai jawatan khilafah yang berlaku antara puak Khawarij dan Syiah. Dia sebenarnya tidak terlibat dengan akidah ni. Ini pertubuhan politik yang terkira Murji'ah. Perkataan Murji'ah itu diambil daripada perkataan arjah yang berarti menangguhkan. Mereka dinamakan Murji'ah kerana menangguhkan persoalan dan pertelikan antara umat Islam yang menumpah darah itu hingga hari kiamat dan menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peringkat permulaan, pahaman ini lahir daripada kalangan para sahabat. Tengok, dia bukan akidah lagi ni. Termasuk Abdullah bin Umar. Dia mengisytiharkan, dia dimurjiahkan nak berkecuali daripada umat Islam dan berterikah masa itu. Dia tak si masuk dalam politik dia. Jangan kata dia berfaham, dia lepas pada itu pula Murji'ah menjadi satu akidah. Kemudian Sa'id bin Jubair dan lain-lain kemudian diikuti oleh tabi'in termasuk Abu Hanifah. Ibn Hanafi sendiri dia ambil sikap Murji'ah. Abu Yusuf serta ahli-ahli hadis yang lain. Di antara masalah pokok mazhab ini ialah masalah iman, iaitu mereka mengatakan iman itu ialah mengenal Allah dan Rasul. Lepas pada itu pula dia fokus kepada mengenal Allah dan Rasul. Sesiapa yang mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi
Muhammad itu seluruhnya mereka sudah dikira beriman. Di samping itu ada di antara orang-orang mulia ini yang melampaui batas. Dia bunuh sendiri, melampaui batas. Mereka berani mengatakan iman itu hanya iktikad di hati, tak payah awak amal. Cukup dengan iktikad sahaja. Seorang yang mengaku dirinya kafir secara terang-terang atau menyembah berhala dan mati dalam keadaan itu dikira mukmin juga jika hatinya masih beriman dan dia akan menjadi ahli syurga di akhirat. Tengok, sedikit bagi kita lapah dengan mulut ni jadi kufur. Tak, dia tak terima, dia tengok hati. Ini guru yang Murji'ah. Habis, masuk pula yang keempat ni, Mu'tazilah. Murji'ah ni dia ulama kata apa? Tak betul juga. Tak betul juga. Tak betul sebab dia kira tidak usuk iman dengan kata-kata. Tapi kena ingat, jangan kita kaitkan Abdullah bin Zubair ke Abu Dhar itu lebih ke awal. Murji'ah dari segi politik pada masa itu. Tapi dia kembali Murji'ah itu akhir-akhir jadi satu akhir. Dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dipopular sekali ni. Golongan Mu'tazilah ialah ahli teologi Islami awal yang mendahulukan penggunaan akal berbanding wahyu dalam membahaskan akidah Islam. Masih dia letak wahyu. Dia menggunakan akal lebih daripada wahyu. Kelompok ini timbul sekitar abad kedua Hijrah. Pendekatan mereka merupakan penerusan dari aliran Qadariyah. Dia masih sebenarnya. Sebab tu kalau dia sebut Qadariyah, Mu'tazilah dia membus sekali. Sebab dia lebih kurang yang dua tu. Mana ini adalah modifikasi daripada Qadariyah. Mu'tazilah adalah modifikasi daripada Qadariyah. Dia berpegang. Jadi sekarang kan kita boleh familiar lah dengan istilah tidak. Ni hari Muslimah tidak. Gaji kenal ke Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dah. Lepas pada ni kita boleh tahu dekat beliau. Berpegang bahawa manusia mempunyai kuasa mutlak atas perbuatan mereka sendiri dan tiada kaitan dengan perbuatan Allah. Sini tak betul dia ni. Aliran Mu'tazilah timbul sebagai tindak balas kepada aliran lain yang ekstrim iaitu Jabariyah. Sebenarnya Mu'tazilah dia lahir dia sebenarnya tidak tahu Jabariyah. Jabariyah kata manusia ni tak ada kuasa, Tuhan berlaku, kan tadi kan? Dia kata tak, manusia ada kuasa, Tuhan tak ada kuasa. Dia jadi ekstern juga. Jadi kita ingat gini, Qadariyah dengan Jabariyah ni dia buat ekstern. Kalau ni kata kita tak ada kuasa langsung, Allah berlaku. Kalau ni dia kata Allah tak campur tangan dalam perbuatan kita. Kita satu perkata dia. Apa dia? Kalau ni dia terlalu kita panggil human centered. Kalau ni dia panggil God centered. Pemusatan kepada Tuhan. Ini pemusatan kepada manusia, kan? Dua ekstern. Jadi Mu'tazilah ni ialah lanjutan daripada Qadariyah. Besar pengaruh Mu'tazilah sehingga negara-negara yang menganut paham Mu'tazilah banyak pada masa itu. Sebab itulah sebuah negara apa ni macam Abul Hasan Asy'ari lahir itu juga negara dia menganut pahaman Mu'tazilah. Mereka menekankan kekuasaan mutlak Tuhan sehingga manusia dianggap dipaksa oleh Tuhan dan tidak boleh berusaha atau berikhtiar. Itu Jabariyah. Mu'tazilah berpegang kepada 5 prinsip utama yang dikenali sebagai 5 usulul khamsah. Nombor 1, tauhid keesaan zat Allah adalah esa dan tidak harus dikaitkan dengan perkara lain yang merosakkan serta menolak kewujudan sifat-sifat Allah yang wujud bersama zat Allah. Sebab tu dia tak terima ada sifat lain. Sebabnya dia kata boleh merosakkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zat, tak bunuh zat. Dia menolak kewujudan sifat-sifat Allah yang wujud bersama zat Allah. Keadilan Tuhan, Allah mesti bersifat adil kepada manusia. Manusia bebas mencipta perbuatan mereka sendiri tanpa campur tangan takdir Allah. Baik dan buruk ditentukan oleh akal manusia. Kita sendiri nampak dah tak bunuh sih.
Al-wa'ad dan al-wa'id. Al-wa'ad maknanya jadi baik, al-wa'id jadi azab. Janji Allah terlaksana untuk memberi ganjaran kepada mereka yang taat dan memberi hukuman kepada sesiapa yang engkar. Jika seseorang mati sebelum bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Mana beza dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dia orang yang tidak bertaubat, buat dosa besar, masuk neraka selama-lamanya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dia buat dosa besar, dia masuk dalam neraka, tapi dia mati dari iman. Ada iman walaupun dosa zarah. Sampai tempoh dia akan masuk syurga asalkan dia mati dari iman. Waktu bila dia kata dia mati dari iman, dia nanti kalau kan tak, maknanya penting mati dari iman, walaupun jadi kepala pokok. Dia ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sini sebab itu buat dosa besar jadi kafir. Akidah Mu'tazilah. Kalau tidak taubat begini, mati dalam buat dosa besar, mati kafir. Kita ada juga timbel-timbel, asalkan mati dari ini timbel. Sikit ya amalan, tak ada baik, masuk dalam Quran. Bawa pasal aku 150 tahun duduk dan neraka. Baru dia masuk syurga semua. Nanti akidah kita dah. Dia ni semua kafir. Berat hukumnya dia berat orang Mu'tazilah. Orang beriman yang berdosa besar akan diletakkan di tengah-tengah antara orang kelompok ini. Amal ma'ruf nahi munkar, prinsip kewajiban mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Manusia harus diberitahu perkara yang baik dan buruk agar mampu memilih apa yang baik untuk mereka. Tugas dakwah ialah menceritakan apa yang baik dan buruk adalah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Tak ada masalah, baru kita